kita akan bacakan perkara kedua di dalam memorandum OKU bangkit. Pendaftaran wajib bagi memastikan dasar dan perancangan kerajaan tepat, merujuk kepada World Report on Disability muka surat 53 yang diterbitkan pada tahun 2011. Terbitan bersama ini yang disebutkan tadi 15% tadi. Okey, pendaftaran wajib boleh dilakukan oleh bagi OKU yang dikenal pasti pada waktu kelahiran. Dan okey, kita mohon pencerahan daripada saudara Faizal mengenai perkara yang kedua ini. Tapi di sini disebut pendaftaran wajib boleh dilakukan bagi OKU yang dikenal pasti pada waktu kelahiran. Bagaimana OKU yang selepas kelahiran, makna dia kemalangan dan sebagainya? Kita mohon pencerahan. Silakan. Okey, keseluruhan kepada nombor 2. Pada masa sekarang, sesiapa individu yang terjatuh sebagai OKU, dia bebas untuk tidak berdaftar sebagai OKU. Dia bebas untuk tidak buat kad macam yang boleh saya tunjukkan. Yang ini, dia bebas kalau dia tak nak kad ini, dia boleh tak nak kad ni, dia boleh tak daftar sebagai OKU. Tetapi di dalam isu pendaftaran automatik sebagai OKU, yang mana dilahirkan sebagai OKU, kita katakan mana-mana individu yang telah dikenal pasti sebagai cacat semasa kelahiran dia, hendaklah secara automatik didaftarkan sebagai OKU. Dan kita memberi kebebasan kepada OKU yang berlaku kerana kemalangan ataupun semasa waktu dewasa dia, itu kita cadangkan supaya dikekalkan keadaan yang ada sekarang ni. Sebabnya, untuk makluman sahabat-sahabat di luar sana, bila mana tiada keselarasan tentang data sebenar orang cacat di Malaysia, dari segi perencanaan kerajaan dia akan bermasalah. Dia akan berlaku kecelaruan. Misal kata, bila nak disediakan tentang sekolah ataupun sistem pendidikan yang sesuai kepada OKU, dia akan bermasalah. Berapa ramai guru yang perlu disediakan, berapakah infrastruktur sekolah yang perlu diadakan supaya mesra OKU, dan dia akan berlakunya kerja on the spot. Itu sentiasa berlaku di Malaysia. Jadi bila mana pendaftaran wajib ataupun pendaftaran automatik OKU yang berlaku sejak lahir, kerajaan akan lebih bersedia dengan data yang lebih tepat. Dan antara yang pernah dijawab oleh menteri yang berkaitan pada satu ketika dahulu, mengatakan bahawa kita tidak mahu supaya OKU ni dipaksa berdaftar sebagai OKU, mungkin kerana dia malu ataupun ibu bapanya malu. Bila mana kita meletakkan perkara ini dalam memorandum, kita telah membuat kajian. Kebanyakan OKU hampir yang saya temui, bila kita tanya adakah dia malu didaftarkan OKU, dia tak perlu dimalukan, sebab itu adalah hakikat kejadian diri dia sendiri. Maksudnya dia tak perlu disorokkan perkara tersebut. Pertama. Keduanya, kalau kita nak fikir malu ibu bapa, kita akan tengok siapa yang menjadi mangsa pada masa akan datang. Ibu bapa tak akan menongkat langit selama-lamanya. Akhirnya anak yang cacat tu, dia akan terpaksa menghadapi dunia yang sebenar. Jadi di situ, bila mana berlaku keadaan sedemikian, makanya sistem backup perlu cukup untuk memastikan kelangsungan hidup OKU tadi tu. Itulah bila mana kita cuba, kalau kita berpeluang menelusuri keseluruhan 11 perkara tersebut, ia saling berkaitan dan ia akan menunjukkan betapa pentingnya data yang tepat ada di meja kerajaan, ada di dalam maklumat kerajaan untuk melaksanakan suatu perancangan dan mengatur gerak pembangunan yang menyeluruh kepada OKU itu sendiri.